Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Saya ingin bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, dan ini dialami ketika beliau bercuti seorang diri. Dan menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Ini kiriman daripada Mia. Beliau berkongsi pengalaman berada di Kuala Lumpur, bercuti seorang diri, dan ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, katanya saya berada di dalam tandas dan saya sebenarnya sedang mandi pada malam yang disebutkan. Jadi beliau sedang mandi dalam tandas menggunakan paip hujan. Selepas beliau pulang setelah berjalan-jalan, membeli barangan dan sebagainya, pulang ke hotel agak liwat. Terasa penat, Mia langsung saja letakkan barang-barang di dalam bilik hotel, capai tualah dan terus masuk ke dalam tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Jadi, kata Mia, waktu saya balik, televisyen pun saya tak hidupkan. Saya dah tak tahan sangat. Katanya di sini, saya hanya ingin mandi air sejuk sebab di luar agak berbahang dan panas. Jadi masuk saja dalam tandas, saya buka paip, saya mandi basahkan diri. Rasa segar dan lega sangat-sangat. Yang membuat saya rasa takut terperanjat, televisyen saya tidak menyalakan kisi. Tapi apabila anda bayangkan mendengar Ria 897 apabila dia sedang mandi, tiba-tiba televisyen yang ada di dalam bilik hotel tu seperti ada seseorang yang menghidupkannya. Daripada suara televisyen yang perlahan, kemudian jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Pendengar Misteri Jam 12, Mia memberitahu dalam kiriman email kepada saya. Saya terganggu ketika saya sedang mandi, terganggu perasaan dan emosi saya. Saya terus hentikan sesi nak mandi itu kisi. Saya hentikan. Kemudian saya capai tualah, lap badan tubuh saya kasih kering. Saya buka pintu tandas dan memandang ke arah luar, iaitu kawasan katil saya. Di depannya ada televisyen. Televisyen tu menyala. Tak tahu siapa yang hidupkan TV. Dan ia berada di saluran yang rosak. Maksudnya di sini tidak ada siaran yang sedang ditayangkan pada waktu itu. Hanya saluran bintik-bintik hitam dan putih saja. Saya ambil remote dan saya terus matikan suara TV. Bayangkan, saya tertanya-tanya, siapa yang telah pun hidupkan TV? Adakah bila saya letak barang, mungkin barang tu tertekan pada remote? Sebab remote control ada di atas katil. Itu kemungkinan. Jadi bolehlah, tak kisahlah. Masuk balik dalam tandas, saya letaklah moisturizer di muka. Ialah kisi the usual beauty regime, katanya Mia. Selepas tu saya keluar. Saya duduk di atas katil, dah salin pakaian semua. Saya keluarkan makanan yang saya beli, letak di atas meja. Tengah makan, saya pun menonton TV. Akhirnya dah mengantuk, naik atas katil yang sejuk dengan comforter yang begitu tebal. Saya tarik, nak pejamkan mata, nak tidur. Saya tutup lampu, tapi lampu dekat walkway, daripada pintu nak masuk ke dalam bilik saya ni ada walkway, kemudian ada pintu tandas. Lampu bahagian sana saya tidak matikan, saya hidupkan lampu tu. Ketika saya sedang nyenyak tidur kisi, sekali lagi televisyen yang ada di hadapan saya menyala dengan sendirinya, dan bunyi televisyen tu agak kuat sampaikan saya terbangun dari tidur. Siapa ni? Mana pula remote aku? Saya mencari remote. Saya fikirkan saya tidur, saya terlanggar remote.
sehinggakan TV itu menyala dengan sendirinya sebab saya tertekan. Cari remote, cari tak jumpa Casey. Rupa-rupanya remote control pada TV ada di atas almari TV di hadapan katil saya. Seingat saya, bila saya tidur, saya baring dekat atas katil, saya sedang channel hopping waktu tu dan remote control ada dekat tepi saya, katanya Mia. Tapi pada malam tu, setelah saya tidur, saya tersadar sebab bunyi televisyen yang bising, ia menyala dengan sendirinya. Saya cari remote tak jumpa. Bila saya pandang, remote ada di atas almari televisyen di hadapan saya. Siapa yang alih Adakah aku yang alihkan? Mungkin aku tak perasan, aku lupa. Saya bangun ambil remote. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi, anda bayangkan, Mia mengambil remote TV dan tutup TV itu. Matikan televisyen. Jadi bila televisyen tu gelap, terus jadi blank screen, ia seolah-olah menjadi cermin, ada reflection. Bila saya tutup TV, alangkah terperanjatnya, saya nampak reflection Casey daripada TV yang gelap dan hitam. Reflection walaupun dalam bilik saya gelap, oleh kerana ada lampu dekat walkway menuju ke arah pintu keluar bilik hotel, lampu tu menyebabkan sedikit sinaran cahaya kepada TV dan nampak refleksi di katil saya. Casey, saya nampak macam ada orang sedang baring di atas katil saya, Casey, dengan saya. Bila ternampak refleksi itu, saya toleh ke belakang dengan segera. Sememangnya tidak nampak apa-apa pun yang ada di atas katil saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada malam tu saya rasa tak sedap hati sangat-sangat. Memang saya ni kalau boleh nak tukar bilik, tapi saya rasa mungkin mana-mana saya pergi pun ada gangguan sebab saya seorang saja yang tinggal dan saya seorang wanita. Makhluk-makhluk halus ni seperti jin memang sukakan kehadiran wanita. Jadi, apa saya lakukan? Saya keluarkan handphone ataupun telefon bimbit saya. Saya memang ada download surah-surah bacaan. Saya pun download dan buka surah-surah bacaan itu. Saya letak tepi katil saya. Saya tidur dan saya dapat tidur dengan nyenyak sampailah ke pagi. Saya menginap di hotel ini untuk 2 malam saja. Malam yang kedua, apabila saya balik setelah saya keluar juga shopping membeli belah, saya balik hotel seorang diri, kata Mia. Saya buka pintu. Bilik hotel memang gelap sebab saya belum masukkan kunci hotel, kad pada pada Swiss, main Swiss bilik hotel yang saya menginap ini, kata Mia. Apabila saya tolak pintu dengan tangan banyak barang, saya pun letak satu persatu di hadapan pintu. Baru nak tanggalkan sepatu saya, Casey, dalam bilik hotel saya. Ini beliau katakan, nak percaya atau tidak, terpulanglah pada semua. Tengah tanggalkan sepatu ni, saya terpandang koridor menghala ke ruang tidur bilik hotel. Di sebalik ruang tidur tu, katil saya. Dekat atas katil, Casey, dengan jelas saya nampak macam ada bantal peluk. Casey, mana ada hotel siapkan bantal peluk? Semua adalah bantal biasa. Saya nampak dengan jelas susuk tubuh ni diikat seolah-olah macam mayat ataupun jenazah seseorang. Apabila dah ternampak depan mata, saya waktu tu dah memang tak berani lagi. Saya dengan segera tutup balik pintu. Saya turun ke bawah pergi ke reception. Saya beritahu masalah saya dalam bilik. Reception pun tanya bilik yang nombor berapa. Dia cuba tengok kalau dia boleh pindahkan saya ke tempat yang lain. Ia memakan masa lebih kurang setengah jam. Saya duduk dekat bawah tunggu untuk mereka carikan bilik yang baru untuk saya. Tak apalah, take your time, asalkan saya dapat bilik, dalam hati saya berkata. Kemudian dia kata okey, dah boleh tukar bilik. Dia kasih saya bilik yang lain. Saya cakap boleh tak minta tolong salah satu bellboy naik atas. Kata boleh. Jadi seorang bellboy ini ikut saya naik atas. Saya pun masuk dalam bilik. Dia berdiri dekat pintu bilik. Saya dengan segera, barang-barang yang saya beli semua saya masukkan sumbat dalam luggage saya. Saya tarik perlahan-lahan keluar. Kemudian sedang jalan menuju ke arah bilik saya yang baru,
dibantu oleh bellboy, saya terlupa sesuatu. Jadi saya kata pada bellboy, alamak, dik, boleh tolong akak tak? Akak lupa lah dekat atas almari ada akak mispek. Boleh tolong ambilkan tak? Boleh kak. Saya pun serahkan kunci pada dia. Dia pergi balik ke bilik saya. Dia masuk dalam bilik itu. Bila dia keluar balik, saya dapat lihat wajahnya pucat, seolah-olah sesuatu yang tak kena. Bila diserahkan pada saya, tangannya menggeletar kisi menggigil. Dik, engkau okey tak? Okey kak. Sekarang baru adik tahu kan kenapa kakak nak tukar bilik. Kakak pun kena juga. Yelah, kalau tak, takkan aku nak tukar bilik. Ya Allah kak, atas katil kak, tengah baring Saya pun tak tahu kak, seram juga Sampaikan budak yang tolong saya nak pindah bilik ni pun ternampak Casey. Dengan jelas di atas katil Casey, terbujur baring panjang, seolah-olah macam jenazah yang telah pun dikafankan. Bila pindah ke bilik yang baru, alhamdulillah Casey, bilik saya ni tidaklah seseram bilik yang pertama. Tapi hanya untuk semalam, saya bolehlah sampai ke pagi, bangun, sarapan dan check out, pulang ke Singapura. Datangnya dari seorang pendengar dari seberang, dari Malaysia, yang berkongsi pengalaman yang cukup menyeramkan. Selain dari kata beliau suka mendengar Misteri Jam 12, dan beliau juga katanya sampaikan salam kepada semua peminat rancangan MG12. Baik, namanya Hanafi, dan Hanafi berkongsi, kata Hanafi, saya seorang peminat rancangan Misteri Jam 12 dan saya berasal dari Malaysia, Casey. Boleh Casey tolong ketengahkan pengalaman saya ini? Dan ini berlaku beberapa hari sebelum ia terus menghantui saya. Kata Hanafi, beberapa hari bila saya balik kampung, kerana katanya di sini saya ada sebuah rumah kampung dan saya juga ada sebuah rumah di bandar. Kalau di bandar tu saya akan tinggal di sana kerana dekat dengan tempat saya bertugas. Kalau saya ambil cuti, saya akan pulang ke kampung. Daripada mana saya bekerja, nak pulang ke kampung kalau memandu makan 2 jam Casey. Jadi setiap hari 2 jam memandu nak pergi ke tempat tugas, memang makan masa yang banyak. Jadi saya buat keputusan untuk berpindah, belilah apartmen kecil di bahagian bandar kawasan rumah saya. Kata Hanafi, beberapa kali bila saya pulang, waktu itu rumah saya memang tak ada orang. Ibu dan ayah tinggal berlainan, mereka tinggal dekat Perak. Jadi saya memanglah hanya pada cuti-cuti panjang akan saya pulang ke Perak. Tapi kalau pada hujung-hujung minggu, hari Sabtu, katanya di sini kita di Malaysia ni hari Jumaat dan juga hari Sabtu tidak bertugas. Okey. Tapi hari Ahad kita bertugas. Jadi katanya hari Jumaat dan Sabtu kalau tidak bertugas itulah macam hujung minggu, saya dan juga kadang-kadang teman saya akan balik ke rumah kampung saya ni, akan menetap di sana saja nak ambil angin kampung. Dan ada juga beberapa kali saya akan pulang seorang diri, kata Hanafi. Pengalaman yang mengerikan ini bermula sejak beberapa minggu yang lalu, Casey. Setiap kali saya pulang ke kampung harus jalan dekat kawasan ladang yang sunyi sepi. Kadang-kala saya jalan sana memandu di waktu petang, kadang-kala di waktu malam, kadang-kala selepas jam 12:30 malam. Setiap kali memandu saya akan terasa macam ada bauan. Pada mulanya bauan itu cukup mencurigakan dan menakut-nakutkan saya. Ialah Casey, bau macam bunga melo, kata Hanafi. Dan kadang-kala juga terasa meremang bulu rumah, macam dalam kenderaan kereta yang saya pandu, macam ada orang di dalamnya. Sampailah satu hari, kata Hanafi, saya sedang memandu kereta saya nak pulang ke kampung. Sedang saya memandu, bayangkan para pendengar, kisah dari Hanafi diteruskan. Sedang saya memandu, Casey, pulang ke rumah. Sebelum ini dah beberapa kali. Sudah beberapa kali saya akan terbau bauan bunga melo, bauan-bauan yang wangi dan juga menakutkan saya. Kadang-kala saya akan rasa meremang bulu rumah, macam ada benda sesuatu dalam kenderaan. Setiap kali saya pandang belakang, tengok sini sana, tak ada apa-apa pun. Tapi naluri mengatakan macam ada benda yang tak kena.
Setiap kali itulah bila saya memandu, saya akan baca surah-surah yang saya tahu sebelum saya sampai ke rumah. Pada satu malam, ini hujung minggu, beberapa hujung minggu yang saya dah pulang ni, salah satu dari hujung minggunya, kata Hanafi. Sedang saya memandu pulang ke rumah, di belakang ada motosikal. Motosikal ni beberapa kali tekan bunyi horn motosikal tersebut. Ya, sedang saya memandu, jadi ini waktu malam, sekitar pukul 1 lebih pagi. Jadi dekat belakang motosikal, ten. Ya, macam itulah kata Hanafi. Saya pun perlahankan kenderaan, turunkan cermin. Motosikal tu lalu, kemudian saya berhenti. Saya tengok dari luar, rupanya jiran sekampung saya lama, namanya Ijul. Jadi saya berbual, Jul, tanya khabar. Dia memang kenal dengan kenderaan saya. Jadi kami pun berbual sekejap lah. Saya hentikan kenderaan, Ijul pun berhentikan motosikalnya. Kami bual agak lama ke si. Nak dekat 20 minit ada berbual. Jadi akhirnya saya kata, okey lah Jul, aku balik dululah, dah penat. Jadi okey. So Ijul ni kisi, bayangkan sebelum dia berangkat ya dengan motosikalnya, okeylah, Assalamualaikum Lepas tu dia kata, cik saya balik dulu Terus dia tunggang motosikal dan berlalu pergi. Saya tercengang kisi, cik saya balik dulu Kisi, apabila saya jeling, sebelah kiri saya ada perempuan sedang duduk dalam kereta. Ya Tuhan kisi, saya punyalah takut. Saya terus buka pintu kereta, tutup pintu, matikan enjin semua. Ijul dah pandu, dah tunggang motosikal kat depan ni. Saya pekik, Jul. Ijul berhentikan motosikal, toleh ke belakang tengok saya. Saya panggil dia, dia pusing. Saya jalan ke depan, kemudian dia tanya, apa hal? Kau hantar aku balik boleh? Apa pasal? Kereta aku rosak lah. Habis mak kau dekat dalam tu macam mana? Tak, kau hantar aku dulu. Sampai depan pintu rumah saya, Ijul tanya, kau nak aku ambil mak kau tak? Kau jangan bodoh, aku balik sini seorang. Mak aku tak ada, mak aku kat kampung. Tadi siapa yang kau nampak? Aku nampak perempuan tua dalam kereta kau, duduk tepi kau. Tu bukan mak kau jangan main-main lah. Tu bukan mak aku, sebab tu aku keluar naik motosikal kau. Malam tu Ijul bermalam di rumah saya. Kita berbual. Dalam keadaan berkongsi pengalaman awal tadi, saya cuba berbual-bual dan tanyakan tentang perkembangan kampung. Itu saja kisi, terima kasih. Dari kiriman Hanafi. Selamat tengah malam. Datangnya daripada Kak apa ni? Okey, nama suruh saya rahsiakan. Katanya Casey boleh panggil kakak Kak T sudahlah. Kata Kak T, apa yang berlaku pengalaman ini adalah sesuatu yang memang membuat beliau rasa marah dan juga sampaikan beliau terpaksa beralah. Kisahnya begini, di kawasan pusat makanan yang sama, kakak ada menjual makanan nasi ayam, juga nasi ayam biasa dan nasi ayam penyet. Dan Casey di pusat makanan yang sama juga ada kedai ni yang baru buka. Sebenarnya kakak dah berniaga lama Casey. Bila kedai ni buka, pada mulanya kakak heran lah, kenapa semakin berkurangan? Adakah mungkin orang yang masak nasi ayam penyet dan nasi ayam ni sama yang jual macam kakak ni, lebih sedap ataupun lebih murah? Tengok harga sama macam harga kakak. Jadi pernah suruh suami belilah nasi ayam tersebut. Jadi bila beli, kakak rasa okey lah, tak sesedap mana pun. Bukan nak cakap kakak punya sedap, tapi macam biasa, macam kakak punya masakan jugalah. Kata Kak T, sampaikan satu hari ni, kata Kak T, apabila kakak ni nak pergi nak pergi ke kedai, nak pergi ke gerai kakak. Selalunya kakak akan sampai ke gerai kakak sekitar 4:30 pagi. Sebab kakak dah akan mula memasak dan buat persiapan lah, takut orang pagi-pagi nak makan sarapan. Sebab katanya di sini kakak juga ada jual kuih muih seperti epok-epok, goreng pisang dan jemput-jemput. Jadi bila nak turun lift tu, ada kakak sedang jalan nak menuju ke gerai kakak, terjumpa dengan seorang jiran. Jiran tinggal blok sama tapi tingkat lain. Jadi bila kakak ternampak dia pun baru balik dari tugas. Dia ni kerja airport. Jadi dia tegur, Kak T, dah lama tak nampak. Kak T dah tak berniaga lagi ke? Dia tanya kakak. Kakak tanya, apa pula awak cakap macam tu? Hari-hari kat kedai? Tak adalah, selalu saya datang tengok kedai Kak T selalu gelap, tutup, tak ada orang.
Terus kakak diam. Kakak kata, oh ya ke, mungkin adalah kakak berehat lah, penat. Itulah, jangan lama-lama kak, rindu sangat nak makan kakak punya nasi ayam penyet. Terpaksa saya pergi ke kedai ujung tu. Jadi budak tu naik. Kakak batalkan niat untuk buka kedai. Kakak beritahu suami kata meripik. Suami pula yang buka kedai. Hari tu kakak jumpa seorang ustaz. Beritahu masalah. Ustaz kata, jangan kita tuduh sembarangan. Usul periksa, tak apa. Awak ambil air ni, awak renjis depan kedai. Kita tengok macam mana. Jadi kakak ambil. Ada satu air ni dibaca oleh ustaz. Masuk dalam botol mineral lah. Kakak bawa air tu, kakak masuk dalam tempat penyembur tu, kakak tekan spray depan kedai. Dan kisah dengan kuasa Tuhan, kata Kak T, kedai kakak ni, tiba-tiba customer regular kakak datang beli. Dan hairan, bukan satu, malah lebih dari 5 pelanggan kakak kata, dah lama tak nampak kakak. Sebab selalu datang, nampak kedai kakak tutup. Jadi kakak rasa macam ada benda yang tak kena ni Kisi. Kemudian, tak tahulah adakah orang yang sama atau tidak. Saya tak nak sebut nama kedainya kawasan mana. Kalau sebut nanti, oh tahu ni kedai ni. Sebab tu saya diam kat sini. Tak boleh sebut-sebut. Ni dangerous maximum. Jadi Kak T kata, kemudian dia main ganas. Setelah orang tak nampak kedai, yang paling teruk sekali Kisi, kakak masak nasi. Mana orang masak nasi ayam sampai 1 jam Kisi. 1 jam, 2 jam lebih. Nasinya tak masak-masak. Air macam-macam air, naik kering air tu kakak tuang. Nasinya masih tak masak-masak, masih keras. Hairan. Setelah benda ini berlaku untuk beberapa kali, kakak kata pada suami, bang, kita tukar je kedai tempat lain. Suami pun kata okey, kasih balik kedai tu, pergi ke tempat lain. Syukur Alhamdulillah, perniagaan taklah sebaik dulu. Sebab dulu lokasinya memang baik, banyak regular. Sekarang ni okey juga Kisi, bolehlah cari sesuap nasi setiap hari. Hairan kakak nak tanya pada yang meniaga. Apa salahnya kalau kita bertanding, tengok siapa masak lebih sedap, siapa pelanggan lebih ramai. Bukanlah dengan cara kotor, dengan menggunakan makhluk halus, perbuatan halus untuk menumpaskan perniagaan orang lain. Terima kasih yang ikhlas dari Kak T. Pendengar Ria 897, saya Kisi akan mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Saudara, kisah yang pertama ini berkaitan dengan Facebook. Ya, Facebook. Laman sosial bebas yang ramai menggunakan. Pastinya ramai di antara anda sekarang berada di Facebook. Mungkin Facebook saya, mungkin Facebook Ria 897. Jadi apa kaitan kisah misteri dengan Facebook? Ini apabila seseorang menggunakan identiti orang lain yang tak dikenali. Siapakah identiti tersebut? Menggunakan gambar orang tersebut, tapi bukan gambarnya. Jadi inilah kisah yang ingin saya sentuh. Datang kiriman email ini dari seorang ibu, namanya Hajar Rukiah. Adapun suruh memanggil nama manja Kak Kia. Jadi Kak Kia berkongsi peristiwa, pengalaman berkaitan dengan anaknya, anak gadis. Pada mulanya tidak tahu apa puncanya. Cuba anda bayangkan. Kita teruskan kisah dalam misteri jam 12. Selamat tengah malam Kisi dan juga pendengar-pendengar Ria 897. Sebut nama saya Kak Kia sudahlah. Panggilan manja kepada pendengar Ria 897 FM. Kak Kia ingin ceritakan. Pengalaman ini berlaku kepada anak gadis Kak Kia. Dan ini sebab utamanya sebelum tahu puncanya, kami tak tahu. Anak Kak Kia seolah-olah histeria, seolah-olah dirasuk, disampuk. Dia akan takut dengan bayang-bayang. Pada mulanya, pukul 3 lebih pagi, dia ketuk pintu bilik kakak Kisi. Mama. Jadi, kakak buka pintu, ternampak dalam keadaan anak kakak ni dalam keadaan menangis ketakutan. Via? Kenapa dengan Via?
Fia nak tidur bilik Mama malam ni boleh tak, Ma? Fia nampak lah, Ma. Astaghfirullahalazim. Fia istighfar, Fia. Tak apalah. Fia tidur dalam bilik dengan Mama. Jadi, ingatkan hanya malam tu saja kena gangguan. Berikutnya, malam-malam berikut masih sama. Akhirnya bila kakak duduk, kakak dengan suami, dengan abang dan juga kakak ipar, beserta dengan bapa mertua duduk dalam rumah. Kita panggil Fia dan tanya. Anak kakak kata setiap malam kalau dia tidur, dia akan nampak orang yang sama berdiri depan pintu bilik, sedang memerhatikan dia yang sedang nyenyak tidur pada ketika itu. Jadi Kisi, kami rasa hairan. Sampaikan kami tanya, pernah tak pergi mana-mana anak kakak ni duduk rumah, tak buat apa-apa pun keluar. Jadi, tidak akan ada benda ikut dia pulang. Sebab, dia sering kali di rumah, pergi sekolah, balik sekolah. Itu saja. Kakak tak benar. Dengan suami tak benarkan dia keluar. Kalau keluar dengan kawan-kawan setakat pergi Central, balik rumah tu memanglah. Tapi maksud kakak keluar, pergi mungkin tempat-tempat yang tak senonoh, menonton wayang, tidak. Jadi ini menjadi satu tanda tanya. Tak apa, kata Abang Ipa, kita biarkan lagi sehari dua, kita tengok bagaimana. Dan Abang Ipa menyuruh kakak, Kia, kalau boleh aku nak engkau tidur dengan anak engkau untuk beberapa hari ini. Kita tengok macam mana. Kalau anak engkau masih kena ganggu, nanti kita dapat bantuan pakar. Ya? Jadi pendengar Ria 897, sekarang ini anak Kak Kia yang dikatakan seringkali diganggu, mereka nak tahu apakah punca sebabnya. Sejak perbincangan, sejak mereka berunding, Kak Kia tidur sebilik dengan anak. Dan itulah berlakunya. Yang hairan bila setiap kali gangguan berlaku, Kak Kia tak nampak. Tapi seolah-olah katanya, anak kakak Kisi seolah-olah takut dengan bayang-bayang. Kisi beberapa malam dia akan terbangun. 1 pagi, pukul 2 pagi. Mama, dia bisik di telinga. Tarik selimut. Ma, benda tu ada depan pintu, Ma. Kakak pun takut juga, Kisi. Tarik selimut perlahan-lahan. Cuba renung dekat pintu. Tak nampak apa-apa. Fia, kau nampak apa, Fia? Mama tak nampak apa-apa pun. Fia istighfar. Istighfar, ikut Mama. Ikut Mama. Kami anak beranak Kisi istighfar. Fia cuba tengok ada tak? Ma, ada, Ma. Dia makin dekat, Ma. Setelah 2 malam berturut-turut, anak dapat lihat. Walaupun Kisi kakak tak nampak. Tapi, kata Kak Kia, dia dapat rasakan sesuatu yang ada dalam bilik anaknya. Kemudian, panggil seorang pakar. Macam biasalah, kakak, suami, abang Ipa, kakak Ipa, bapa, mertua datang. Duduk dengan pakar. Tanya soal itu, soal ini. Dipindikkan cerita, rupa-rupanya Kisi, anak kakak, ada buka satu akaun Facebook. Akaun Facebook tersebut telah pun menggunakan gambar seorang perempuan. Anak kakak tak kenal perempuan tu. Bila kakak tunjuk, muka dia macam ni Sama, Ma. Tapi akaun ni dah tak digunakan lagi. Lama dulu, Kisi. Jadi oleh kerana anak kakak dah terlupa pasal akaun ini, gambar yang dia gunakan tu, kalau tak silap kakak kata pakar, mungkin milik gambar seorang wanita yang dah meninggal dunia, yang digunakan sebagai profile pic. Untuk konon-konon nak berkenalan, nak buat kawan baru. Tapi memang kawan baru. Kawan yang tak diundang datang dalam rumah Kisi. Bila nampak, anak kakak pertama kali bila buka saja laman Facebooknya, bila dia tunjuk, terperanjat dia. Sama, Ma. Ni, Ma, ni. Dia tunjukkan gambar wanita dikatakan dalam rumah. Dan Kisi, sekarang masalahnya nak delete akaun Facebook. Anak kakak dah lupa password. Dah tak tahu macam mana nak dapatkan, dan benda itu masih mengganggu anak kakak.
Sampailah pakar itu cuba dan terus mencuba. Dan dipendekkan cerita, dengan kuasa Tuhan dan bantuan Allah, mampu pakar tersebut merawat dan menghalau mungkin roh jasad Corin yang mengganggu anak kakak. Di sini, di bawah sini ada nasihat kepada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Sekiranya kalau kita ingin memiliki laman sosial seperti Facebook dan sebagainya, jangan gunakan gambar yang orang kita tak kenal. Kita pun tidak tahu. Mungkin gambar itu milik orang yang dah meninggal dunia. Itu dia. Hati-hatilah kalau gunakan. Saya rasa memang ramai kalau saya periksa Facebook Ria sekarang ni, ramai yang akan gunakan gambar, bukan gambar anda, gambar-gambar orang lain lah. Kalau gambar kartun ke, tak tahulah. Okeylah, mungkin boleh. Tapi gambar orang lain tu, tak tahu orang tu dah meninggal ke, ataupun itu gambar-gambar yang disantau ke, kita tak tahu dari mana asal gambar tersebut. Kita main gunakan, letak dalam Facebook, buat profil guna-guna. Wah, lawa si Mina ni tak apalah jadi profil pic aku. Semoga banyak lelaki nak berkenalan kita pun gunakanlah. Tutup gunakan gambar yang dah pun orang tu tiada. Jadi bayangkan pendengar Ria 897. Jadi siapa di antara anda sekarang yang tidak menggunakan gambar sebenar anda? Dan anda tanyalah, kalau gambar itu merupakan gambar manusia, gambar siapa yang awak gunakan? Fikir sebelum bertindak. Dan awal tadi saya tanya tentang mandi di laut lah pada waktu malam. Siapa berani melakukannya? Ada yang kata, Kisi, saya tak pernah pun nak mandi waktu malam di tepi laut, walaupun overnight barbecue, Kisi. Ini dia. Yang ini, Kisi tidaklah, tak beranilah nak masuk laut waktu malam. Thanks but no thanks. Tapi selalunya kalau ada barbecue, kaum Adam yang berani mandi waktu malam dari Syah. Yang ini daripada Rizal, Bro Kisi. Cakap tentang mandi waktu malam. Pernah sesuatu berlaku di Pantai Changi. Waktu tu dekat longkang kapak nombor tak mula sebut. Rizal kata waktu itu seorang sahabat saya dengan isterinya mandi waktu malam, Kisi. 2 orang, kami semua adik-beradik yang lain sedang semangat barbecue. Dia ajak yang lain semua takut. Jadi dia suami isteri yang pergi. Jadi pergilah dengan t-shirt dengan seluar pendek mereka masuk dalam air. Jadi dari jauh nampaklah, Kisi, mereka berenang-renang. Tiba-tiba, Kisi, apa yang berlaku? Yang berlaku ni memang menakutkan. Si suami ni, iaitu abang ipar saya, lari ke arah kami semua tercungap-cungap. Kami tanya kenapa. Dia kata Siti dah hilang. Jadi semua takut, Siti terperanjat. Mana Siti tak tahu. Dia kata mula-mula dia dengan Siti sedang main selam-selam. Tiba-tiba, Kisi, bila dia naik untuk mendapatkan udara, isterinya tak timbul-timbul. Dah jadi satu masalah, Kisi. Jadi semualah turun ke tepi pantai itu, termasuklah nenek saya ketika itu, dan mencari Siti yang tak tahu entah ke mana. Kisi, kami suluh cari punya cari. Kisi nak tahu, rupa-rupanya si isterinya langsung dari tadi tidak pun mandi dalam air dengan dia. Isteri pergi kedai, Kisi. Bila isteri balik, semua terperanjat. Isterinya baru balik kedai dengan anaknya dan anak saudara saya. Beli aiskrim. Suami dah terperanjat, Kisi. Dia pergi tepi pantai mandi, rupa-rupanya bukan dengan isterinya, malah tak tahulah dengan siapa. Seram, Itulah, siapa suruh mandi laut malam, kan? Nak tunggu mandilah, ada matahari ke, Airan. Apa kabar, Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Kisi, saya adalah seorang pemandu teksi, dan Kisi boleh panggil saya Encik Yatim saja. Kata Encik Yatim, beliau mempunyai pengalaman. Ya, tadi ada saya baca kiriman emailnya ni, dan pengalaman ini bila dia memandu teksi. Kata Encik Yatim, pengalaman ini berlaku 3 tahun yang lalu. Dan waktu itu, teksi saya ditahan oleh seorang lelaki yang sebaya dengan saya. That means, maksudnya ini seumur lah. Mungkin Encik Yatim usianya mungkin 40 tahun. Lelaki yang tahan teksi itu mungkin dalam 40 tahun jugalah yang menahan teksi. Jadi bila lelaki ditahan, saya masih ingat lagi, Kisi. Waktu itu, 3 tahun yang lalu ketika perkara yang menakutkan ini berlaku, pastinya selepas jam 12 tengah malam. Tapi waktu yang tepat saya tak tahulah. Selepas jam 12 tengah malam, teksi saya ditahan.
Dan teksi saya ditahan di kawasan Chua Chu Kang. Saya tak nak sebutkan nombor bloknya, tapi Casey berdekatan dengan longkang besar di salah sebuah kawasan di Chua Chu Kang. Di mana tu agaknya? Kata Encik Yatim, bila memandu, untuk pengetahuan Casey lah, kita pemandu teksi, kalau pandu selepas jam 12 tengah malam, nampak saja penumpang ataupun orang jalan berdiri tepi jalan, kita akan berlumba-lumba untuk mendapatkan penumpang tersebut. Sebab Casey, midnight charge, ya memang pastinya boleh dapat duit yang lumayan. Jadi saya nampak lelaki sebaya dengan saya sedang berdiri di tepi jalan. Dari jauh saya dah high beam. Lelaki itu pun angkat tangan. Rezeki saya. Saya pun datang menghampiri memandu teksi. Sampai saja depan lelaki itu, saya berhenti. Kemudian lelaki itu buka pintu. Pintu depan dia buka. Dia kata, "Bang, boleh tolong saya tak bang? Abang hantarkan mak saya. Saya tak boleh ikut lah bang." Saya tengok dia. "Oh, jangan takut bang. Saya kasih duit sekarang. Abang hantar mak saya pergi tempat ni lah. Nanti saya cakap. Boleh. Jadi, saya tengok lelaki ni lari dekat kolong blok berdekatan dengan tepian jalan di salah sebuah blok di Chua Chu Kang berdekatan dengan longkang besar. Lama saya tunggu Casey. Dalam 2-3 minit adalah. Jadi saya nampak lelaki ni jalan perlahan-lahan. Dia pimpin tangan seorang wanita tua. Seorang perempuan tua jalan di belakangnya. Jadi dia bawa wanita ni sampai depan teksi. "Bang, ni mak saya. Dia duduk belakang Dia buka pintu, wanita tua tu masuk. Terus dia tutupkan pintu. Kemudian, "Bang, ini $50. Abang tak perlu kasih duit balik. Abang ambillah semua." Tak boleh. Nanti saya kasih mak awak. Abang jangan cakap dengan mak saya pun. Mak saya tak boleh berbual. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh berbual. Abang hantar je. Mak awak ni nak pergi mana? Tanya Cik Yatim. Okey. Abang bawa mak saya. Abang pergi masuk dalam kawasan. Casey bila dengar ni berderau darah saya. Abang bawa mak saya pergi pusara aman. Saya tercengang, kata Cik Yatim. "Bang jangan takut bang, tak ada apa-apa bang. Mak saya nak pergi menziarahi kubur arwah bapak saya. Saya tak boleh hantar sebab saya kena kerja. Tapi saya tengok lelaki tu," kata Cik Yatim, "pakai seluar pendek dengan t-shirt. Takkan nak pergi kerja." Kemudian dia letakkan $50 dekat tempat duduk depan. Dia tutup pintu. Dia terus jalan. Saya terus mula pandulah. Pandu, saya tengok makcik ni duduk belakang diam tak berbual. Dan dia kata mak dia tak boleh dengar, tak boleh bercakap. Jadi saya diamlah. Pandu dan sampai kawasan tanah perkuburan. Saya dah sampai ni Casey, kata Cik Yatim. Bayangkan para pendengar ya. Makcik, saya angkat tangan lambai-lambai. Pasal dia tak boleh dengar, angkat tangan lambai-lambai makcik. Saya tunjuk tangan macam nak ke mana lepas ni, nak belok mana. Makcik ni angkat tangan, dia tunjuk jalan terus. Tapi tak cakap, dia cuma tunjuk je. Jari telunjuk kata terus. Saya pandu terus. Pandu punya pandu. Casey, sampai dekat hujung jalan dead end, ada bus stop. Dia tunjuk suruh berhentikan dia dekat bus stop. Bus stop tu memang tak ada bas lalu lalang Casey. Tengok jam, dah lepas 12 tengah malam, kata Encik Yatim. Saya pun turunkan makcik tu. Casey nak tahu apa? Bila sampai dekat bus stop, saya tuli. Makcik dah... Casey dekat belakang teksi saya. Tak ada orang, Casey. Saya pusing. Saya sampai keluar teksi, periksa kiri kanan. Mana makcik ni? Aku tak nampak pun dia keluar dari teksi aku. Saya masuk balik, tutup pintu. Sedang memandu, saya hidupkan lampu depan, lampu belakang teksi. Dalam teksi ada lampu, Casey, kata Encik Yatim. Saya hidupkan depan dan belakang, pandu keluar daripada kawasan tanah perkuburan, tak berani tengok ke belakang. Sepanjang perjalanan, saya dalam hati macam maki hamun. Lelaki yang suruh saya hantar tak tahulah siapa. Saya tengok duit $50 masih ada lagi. Casey, selepas itu, beberapa hari kemudian, isteri saya kena gangguan, anak gadis saya kena gangguan dalam rumah. Katanya dia sering kali kalau tidur akan ternampak susuk tubuh wanita tua dengan mukanya yang pucat di tingkap rumah. Rupa-rupanya Casey,
Lelaki itu macam seolah-olah buang saka dalam teksi saya. Kisi nak tahu, bila saya cuci teksi saya satu kali ini, terperanjat apabila seorang budak lelaki ini memberikan saya sesuatu. Dia kata, "Bang, ni dalam teksi abang." Saya angkat kisi, adalah benda dalam satu bekas yang disimpan, katanya dibalut, ya, diikat dengan kain berwarna hitam. Saya rasa itu benda lah yang dia humban dalam teksi saya. Terima kasih, kata Encik Yatim. Selamat tengah malam. Peristiwa yang beliau tak dapat lupakan. Okey, kisah ini sebelum kita berehat, saya bacakan satu lagi kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Okey, beliau gunakan nama samaran. Katanya jangan sebut nama yang tertera di alamat email. Kalau kisi terbaca, kisi tak perlu baca kiriman saya. Okey, saya takkan baca nama anda. Saya gunakan nama Ina, Ina, I-N-A, Ina bukan nama sebenar, nama samaran. Pengalaman berlaku di rumah beliau, iaitu terletak di kawasan Clementi. Beginilah kisahnya. Selamat malam kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama Ina bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan di sini. Ina berkongsi pengalaman berlaku di rumah Clementi, dan kejadian ini terjadi selepas Ina mimpi. Ina pernah mimpi dikejar oleh sejenis lembaga tinggi besar hitam. Dalam mimpi, Ina lari sampaikan terjatuh. Bila dah terjatuh, baru tersadar dari tidur. Jadi setelah kejadian mimpi yang menyeramkan yang pertama tu, masih ingat lagi mimpinya. Keadaan pelik mula berlaku dalam rumah. Betul Kisi. Kadang-kadang malam-malam tengah tidur dengan suami, berdua saja. Kami dah berumah tangga tapi masih belum ada zuriat. Tengah tidur, nanti akan dengar bunyi telapak kaki orang jalan dengan lajunya dalam rumah. Dalam rumah bukan atas, bukan bawah, tapi dalam rumah dengar telapak kaki orang jalan dengan pantas. Malam-malam kadang-kadang dengar bunyi orang buka paip air. Bunyi paip air di singki air di dapur. Pernah bangun Kisi, kata Ina. Keluar dari bilik pergi dapur, tengok tap paip air itu memang tutup rapat. Tapi bila dengar bunyi air datang dari mana? Mustahil rumah orang sebelah buka paip boleh dengar. Pendengar Misteri Jam 12, Ina menceritakan lagi. Selain daripada kejadian aneh, bunyi telapak kaki, bunyi air, kadang-kadang suami pernah nampak, Ina pun pernah nampak, kita pernah nampak kelibat. Kalau tengah duduk, tengah berdiri, tengah makan, tengah telefon, nanti nampak kelibat macam suami masuk dalam bilik. Nanti tengah cakap dekat telefon, tiba-tiba suami masuk dalam rumah daripada pintu ruang tamu. Terperanjat dibuatnya, kata Ina. Lalu Ina bertanya pada suami, "Bang, abang dari mana?" Aku keluar kejap lah. Tapi saya nampak kelibat suami masuk dalam bilik ketika saya sedang menggunakan telefon. Itu tidak kisah. Banyak lagi kelibat-kelibat saya dengan suami nampak. Lama-kelamaan kami pun mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan, dan sekarang ini sedang diusahakanlah untuk membantu melegakan keadaan rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam, Salbiah, apa khabar? Baik. Ini buat panggilan dari mana ni? Saya daripada Queenstown. Itu estate perumahan kawasan lama tu Saya duduk sini dah 40 tahun. 40 tahun? Lagi muda tu jam. Sekarang dah 60 sekali. Jadi adakah anda cerita yang Kak Salbiah nak ceritakan ni tentang kawasan rumah ke macam mana? Yang kat kawasan rumah ada. Yang suami waktu tu tahun 80-an dia kerja dekat Alexandra Hospital. Tapi dia tak budak dia suruh Kak Salbiah cakap. Boleh silakan. Yang dekat kawasan rumah belakang ni kan. Dia memang tanam pokok, ada kapak tau. Dia dah bikin rumah ni kan, rumah sesuai.
sekali pokok tu terlalu tinggi sangat lah, macam pokok keladi gitu kan. Pagi tu dah musim panas tu, buka lah pintu belakang kan, ambil angin rumah bawah sekali kan. Dah gitu nampak nak kata nak jogging, bukan jogging lah, sebab kita orang ada masuk JNCC kan. Ada tarian, muka dia sebiji macam orang yang kat dalam tarian tu tau. Tapi kenapa tengok kaki dia melangkah tu tinggi tau. Tapi tengok orang kaki tinggi sangat kan. Habis kita tengok muka macam muka dia tu, tapi muka dia pucat. Kalau kau tutup pintu balik, dia rumah nak ambil air sembayang. Dia cakap, saya tahu tak sekarang pukul berapa? Ada 6.30. Mana? Dia dah baru pukul 5.30 tahu kata dia. Itu ceritanya. Yang kedua tu, waktu tu tahun 1980, dia kerja kat Alizado Hospital. Dia watchman kat sana lah. Dia cakap hari Khamis tu, dia kata macam dia kena lock kan. Apa kata orang lock key kan. Habis dah tu dia round dekat kawasan tu lah, kat garden dia, dekat Mostri tau. Sekali dia dengar macam bunyi kesak-kesak ni. Tapi tengok orang rumah ni, orang dia memang berani tau. Dia pergi ambil torchlight, dia pergi suluh. So tau menjelma, dia kata macam nenek tua tau. Dia bawa satu kantong kan. So dia ni tanya, mana nenek nak pergi? Dia cakap gini kan. Dia mengaku diri dia makcik tau. Dia kata makcik nak pergi Outram Park, kata dia tau. Tapi si dia ni dah rasa lain tau. Dia pada Alizado Hospital, mana nak pergi Outram Park dalam hati dia tau. Tapi dia tak cakap apa-apa lah. Okey, dia kata, saya nanti hantarkan makcik keluar lah sampai kat gate yang ambulans masuk tu kan. Dia hantar sampai kat situ. Kata dia, belum sampai kat gate yang sebelah belakang tu kan. Okey nak dia kata, apa ni, makcik jalan dulu. Makcik jalan baik-baik. Makcik, sekarang jalan dia hilang. Dah tak sampai gate-nya dia dah hilang, dah tak ada. Itulah. Tu yang dia cerita dengan kawan dia. Kawan kata, waktu dia buat kantong tu, kenapa kau tak nak ganjing? Apa pun dia kat dalam. Itulah yang dia sendiri yang mengalami, dan orang rumah lah. Itu maksud dia petugas tahun 80-an kat Alizado Hospital. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan hubungi saya 669-11897. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah misteri selanjutnya dalam rancangan MJ12, dan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Singapura. Lebih tepat lagi, ingin saya sentuh. Perkara pengalaman menyeramkan ini berlaku di salah sebuah longkang besar berdekatan dengan kawasan Chua Chu Kang. Apa khabar Gessi? Pendengar-pendengar Misteri Jam 12, nama saya Encik Salim. Saya ingin sentuh berkongsi satu kisah. Peristiwa, saya pernah pergi ke rumah adik ipar saya. Rumah adik ipar terletak di kawasan Chua Chu Kang. Pengalaman yang ingin saya ceritakan apabila saya sedang menghisap rokok. Saya memang kalau datang ke rumah orang, saya tak suka isap rokok dalam rumah. Walaupun dibenarkan, saya akan keluar, berada di koridor rumah dan merokok di sana. Jadi saat saya berada di koridor rumah adik ipar saya, waktu tu 11 lebih malam. Sebenarnya kami ini memang rapat, kata Encik Salim. Saya, isteri, adik ipar dengan suaminya memang rapat. Tapi semenjak ibunya tinggal bersama dengan beliau, ibunya yang sangat uzur tinggal bersama dengan dia, kita dah jarang keluar. Sebab kalau setiap kali nak keluar, mungkin kadang-kala tidak ada adik-beradik lain yang boleh menjaga ibunya, jadi terpaksa batalkan rancangan kami untuk keluar beramai-ramai. Tapi kami juga sering kunjungi rumah beliau, datang bawa makanan dan menonton filem-filem yang kami juga beli dari seberang. Jadi malam ini disebutkan, seperti saya katakan awal tadi, walaupun kami rapat, saya kalau datang rumah orang, saya akan keluar dan menghisap rokok di kawasan koridor rumah. Waktu 11 lebih malam di kawasan Chua Chu Kang, depan rumah adik saya kelihatan ada longkang yang besar di kawasan Chua Chu Kang, Gessi. Sedang saya merokok seorang diri, tiba-tiba saya terperasan dalam longkang tersebut macam ada makhluk berwarna putih sedang bergerak laju, seperti kelihatan benda tu macam lari.
Jadi daripada merokok, saya perhatikan lama, saya tenung benda tu lari dari satu sudut ke sudut yang lain. Dalam keadaan benda tu lari sedang saya memerhatikan dia. Isteri saya memanggil saya berkali-kali. Bang! Bang! Nak suruh saya masuk makan. Entah macam mana, pendengar Ria 897 FM, saya tak dengar. Tapi yang paling menakutkan, Casey. Adik ipar saya, kan saya katakan menjaga orang tuanya yang berada di dalam rumah, yaitu ibu mertuanya yang dah uzur. Pendengar Ria 897, isteri saya panggil, saya tak dengar. Tapi Casey, apa yang buat saya terperanjat dan terkejut? Salim, saya toleh. Saya nampak ibu mertua kepada adik ipar saya sedang berpaut, kedua-dua tangan pegang grill tingkap dengan rambut putih mengerbang. Salim, kau tengok apa? Cara dia cakap macam tu lah, Casey. Jadi isteri panggil-panggil tak dengar sampai isteri saya bangun depan pintu. Bang, saya toleh, terperanjat. Isteri tanya, bang, saya panggil abang dari tadi, abang toleh tapi abang tak menyaut. Abang cakap dengan siapa ni? Kali itulah, kata Encik Salim, saya pandang tingkap bilik. Tingkap bilik memang terbuka, nampak grill. Tapi ibu mertua kepada adik ipar saya dah tak ada di tingkap. Saya rasa terperanjat. Saya tengok balik. Pusing balik kepala saya, tengok di longkang, di kawasan Choa Chu Kang, benda putih lari laju yang saya nampak awal tadi dah tidak ada. Jadi saya rasa tak puas hati. Sedangkan saya tahu ibu mertua adik ipar saya sakit tenat. Jadi apa saya buat? Sebelum saya masuk ke dalam rumah, jadi saya kata pada isteri, kejap, abang buang rokok. Saya pun konon-konon campak rokok jauh lah. Kemudian pakai selipar nak pijak. Sambil saya pijak, saya menjenguk dalam bilik ibu adik ipar saya, Casey. Ibu mertua sedang baring di atas katil dan berselimut. Saya rasakan macam ada benda yang tak kena dalam rumah itu. Saya masuk balik dalam rumah, mereka sedang makan sekeluarga. Jadi, bila kami duduk di meja makan, kata Encik Salim, adik ipar saya dengan suaminya memandang ke arah saya. Isteri saya memandang ke arah dapur. Saya duduk meja makan ni memandang ke arah bilik. Sedang saya makan, terperanjat Casey apabila nampak pintu bilik ibunya terbuka sedikit. Kemudian ibunya sedang berdiri, tengok saya yang sedang makan. Isteri saya sampai toleh. Tapi bila dia toleh, saya dah hilang dari hayalan. Sampaikan isteri menegur saya apa yang berlaku. Sejak hari itu, saya rasa tak sedap sangat. Rasanya tak sedap sangat nak datang rumah adik ipar. Tak tahulah, mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan ibu mertuanya. Tapi sampai ke saat ini, saya tidak beritahu. Sebab saya tak nak perhubungan kami yang rapat sangat-sangat terjejas oleh kerana perasaan saya yang tidak ada bukti. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey, dari Salim di Jurong East. Ada SMS yang saya terima, datangnya dari Encik Saleh. Kata Encik Saleh, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Saya ada angkut ataupun saya ada dapat seorang penumpang ni lah, dan dia ni dari Choa Chu Kang. Casey tahu tak dekat blok ... longkang besar, makcik tu dari situlah. Saya berhenti, teksi saya berhenti, dia tahan, saya berhenti. Kemudian dia naik teksi saya dan saya pun terus jalan lah. Sambil jalan tu saya tanya, makcik nak ke mana? Dia kata, boleh bawa makcik pergi Pusara Aman tak? Saya tengok jam 3:30 pagi, Casey. Waktu tu hari Sabtu. Makcik ni lain macam ya, Pusara Aman. Jadi saya terus tekan brek, Casey. Saya tekan brek, saya pusing tengok belakang. Dekat teksi saya belakang tak ada orang. Dan perkara yang menakutkan ini berlaku 2 hujung minggu yang lalu. Jadi hari Sabtu lah, kata Encik Saleh berkongsi pengalaman. Saya rasa mungkin saya betul salah, tak tahulah, ini andaian saya. Mungkin kalau Encik Saleh tak berhenti bila dengar orang kata pergi Pusara Aman,
Cik Saleh tetap teruskan. Mungkin sesuatu akan berlaku lah. Jadi Cik Saleh dengar makcik tu dalam perjalanan baru ambil ni, dia pun masuk gear tekan minyak sambil bergerak tu. Dia tanya lah, cik nak ke mana? Nak boleh bawa makcik pergi bersaraman. Piit, tekan brek. Dia pusing belakang, makcik tu dah hilang. Dahsyat 669-11897. Bukan senang menjadi pemandu teksi waktu malam ni. Bukan saja harus berdepan dengan manusia, harus juga berdepan dengan makhluk-makhluk yang tak diundang ni. Datangnya dari isteri kepada pemandu teksi. Nama beliau hanya ingin dikenali sebagai Haja S saja, ya. Kata Haja S, selamat tengah malam, Kisi apa khabar? Terima kasih. Tak sihat sangatlah, batuk-batuk. Kata beliau, Kisi boleh tolong ketengahkan kisah Haja S berkenaan dengan suami Haja S, seorang pemandu teksi. Benda ini berlaku pada awal tahun 2011, sekitar bulan Januari. Wah, barulah ni Kata Haja S, baik, kata beliau, suami memandu teksi dan seringkali suami memandu di waktu malam. Dan hanya pada hari-hari tertentu, kalau relief driver tidak boleh memandu pada waktu petang, dialah yang akan memandu dari petang sampailah ke malam. Jadi kata Haja S, pendapatan suami, setiap hari pendapatan suami antara $200 hingga $300. Dan setelah tolak sewa adalah dalam lebih kurang, dan setelah tolak sewa dan minyak adalah lebih kurang suami bawa pulang dalam $150 ataupun $100 sehari. Dan itulah pendapatan. Dan Haja dan suami selalu menabung. Kita akan pergi simpan duitlah ke dalam bank, dan juga sedikitnya akan dibuat perbelanjaan seharian. Ini berterusan untuk beberapa tahun. Sampailah bulan Januari tahun 2011 ini, Kisi, dikatakan suami susah nak dapat penumpang pada waktu-waktu tertentu. Cukup hairan, suami kata setiap kali kalau dia memandu, suami memandu, walaupun teksinya di atas lampu warna hijau, tak ada orang yang tahan. Hairan pula, pernah beberapa kali suami memandu dan ada orang menahan teksi di belakangnya, bukan teksi suami. Suami rasa pelik dan hairan. Suami beritahu kakak tentang apa yang berlaku. Bukan sekali, dah banyak kali, kata suami. Kakak katakan, kata Kak Haja S, mungkin bukan rezeki. Tapi suami kata mustahil, sebab bila dia memandu, orang tu tak nampak teksinya. Dan orang tu juga akan menahan teksi kalau ada di belakangnya. Itulah yang dia buat rasa muskil. Jadi pendapatan suami kadang-kala susah, Kisi. Satu hari kadang-kala hanya cukup bayar sewa dan juga hanya cukup top up minyak. Itulah yang menyedihkan. Semakin hari semakin sempit. Tahun 2011 bulan 1 khususnya pendapatan suami berkurangan sangat-sangat. Dan Haja nasib baik dengan suami ada simpanan. Simpanan itulah telah pun membantu kami. Jadi Haja satu hari sedang duduk makan malam dengan suami, tergerak hati nak kata, bang, kita jumpa orang bang Suami tahulah orang tu siapa. Jumpalah pakar. Suami kata, betul ke awak? Awak nak jumpa pakar? Awak rasa teksi saya ni ada hantu ke? Tak adalah bang, kita usaha Jadi Kisi, kakak kata Kak Haja S dan juga suaminya telah pun menaiki teksi pergi berjumpa dengan pakar yang beliau kenali. Sampai di sana pakar tu pun kami jelaskanlah cerita kepada pakar tersebut, kata Haja S. Setelah mendengar cerita, pakar tu kata ada teksinya, boleh saya tengok. Kami bertiga turun ke bawah. Pakar itu mula buka teksi dan periksa. Dia duduk di dalam teksi, kami suami isteri berdiri di luar. Dia tutup pintu, boleh lihat Kisi dari luar dia pejam mata dan mulutnya komat kamit baca sesuatu. Beberapa minit kemudian dia keluar. Minta maaf, saya rasa ada tak kena dengan teksi awak ni. Macam panas dan sesuatu yang tak kena. Jadi Kisi, masih ingat lagi 10 malam kita pergi Kisi, rumah pakar ni. 10 malam setelah suami akhirnya dapatlah sedikit duit untuk bayar sewa teksi dan minyak. Pakar ni baca. Setelah beberapa kali dia baca, dia suruh saya dan suami tutup mata. Bila tutup, dia kata buka mata. Kisi, dekat belakang tempat duduk, ada perempuan sedang duduk dalam teksi suami. Kata Kak Haja S,
bila kakak nampak kakak terperanjat meremang bulu roma. Kita nampak dari belakang sebab kita berdiri di belakang teksi suami. Wanita tu duduk saja. Kata pakar tu, mungkin agaknya orang nampak dalam teksi ada orang tak? Sebab tu orang tak tahan. Suami tengok kakak, kakak tengok suami, tak tahu nak cakap apa Gizi. Kemudian pakar tu kata boleh buka belakang. Suami pun buka belakang teksi. Kemudian pakar tu cubalah angkat sana angkat sini, terperanjat Gizi. Dekat celah-celah teksi terjumpa ada bungkusan warna kuning yang diikat rapi. Pakar tu buat keluar. Ni apa benda ni? Suami terperanjat. Kata Kak Hajar S, saya pun terperanjat. Apa benda ni bang? Mana abang tahu? Saya rasa ni ada orang letak ni. Casey, selidik punya selidik nak tahu apa? Rupa-rupanya barang yang diletak itu diletak oleh relief driver yang tak puas hati dengan suami kakak. Sungguh sedih dengan sikapnya Casey. Benda tu dibuang. Gangguan dah tak ada. Teksi suami kakak dah macam biasa. Boleh cari rezeki. Hairan Casey. Relief driver letakkan barang tu. Dia letakkan barang tu tak tahulah apa hajat dan niat dia. Tapi kenapa agaknya sampai macam tu? Terima kasih. Dan terima kasihlah Casey kerana bersudi membaca kiriman email Hajar S, Kak Hajar S kepada para pendengar Misteri Jam 12. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Saya Cik Muhammad. Cik Muhammad buat panggilan dari mana ni? Saya sekarang berada di... saya memandu teksi lah. Sedang memandu. Okey, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ni ketika satu malam tu saya ambil satu customer passenger daripada town lah. Okey. Nak ke Hougang daerah Hougang. Situ ada rumah-rumah teres lah. Sampai sana lebih kurang pukul 3 pagi lah. Saya nak jalan keluar daripada tempat situ, saya sesat lah. Pusing tak dapat jalan keluar ni. Ini tengok kan dah masuk pukul 4 pagi ni. Tapi akhirnya saya dapat jalan keluar. Tak dapat jalan keluar ni, keluar dia pergi depan Hougang Stadium mana lah. Di situ ada pokok besar. Tiba-tiba saya yang kepala terpusing, terpandang kat pokok tu. Bawah situ ada perempuan tahan teksi saya. Okey, Perempuan tu, lepas tu dia dokong, dia bawa satu lah, dia macam gendong saya satu lah, dokong saya satu. Kali dia pakai baju warna hitam, panjang, long dress. Saya berhentikan teksi saya, dia naik lah. Rupanya dia bawa bunga lah. Okey. Bunga Cina mati lah kasi. Dia naik, satu teksi baru wangi lah. Saya tanya dia nak ke mana kan. Dia cakap nak pergi Amokyo. Okay lah, saya pandu. Sepanjang pandu tu saya pun heran lah. Mana pukul 4 pagi perempuan ni buat apa bawa bunga lagi. Lepas tu saya cakap dia, saya jalan terus saya beri arahan jalan ni, saya cakap jalan terus, saya belok kanan ni. Dia tak cakap banyak lah, dia cakap yes please. Itu je lah. Sampai ke tempat blok tu, ujung sekali ada dekat Amokyo dekat Amokyo satu blok ujung sekali ada suruh saya berhenti. Dia bayar saya, dia suruh saya simpan duit belin. Tapi saya sempatlah tengok kuku dah hitam kat sini. Saya daripada turun tak dengar, turun cabut dah. Ini memang kalau bawa teksi malam macam-macam lah. Ini ada, sementara anda telefon ni, kisah anda agak-agak macam serupa dengan SMS yang saya terima. Ini ada seorang lagi pendengar, katanya beliau pemandu teksi. Dan beliau pernah memandu seorang wanita ni, juga wanita Cina. Awak tadi pandu wanita Cina saya. Ini dia kata dia pernah memandu. Ni Cik Osman yang berkongsi pengalaman. Dan wanita Cina ni samalah, arahkan beliau pergi ke destinasinya. Bila sampai sana, dia keluarkan duit $50, dia letak atas depan dekat teksinya lah. Di dalam teksi tu dia letak atas satu board ni lah. Kemudian dia ambil $50 nak kasih duit belin. Awak tahu apa berlaku? Dia toleh belakang, wanita tu dah tak ada. Jadi apa yang berlaku, sebelum tu dia nampak wanita tu sedang jalan menuju ke arah kolong blok. Jadi dia pun kejar, dia kata, Miss, your change.
Dia tinggalkan taksinya, ikut kejar wanita tu. Sampai kolong blok, dia nampak ada beberapa orang sedang duduk di kolong blok. Rupa-rupanya bawah kolong blok tu ada majlis kematian. Jadi bila dia cari, dia terperasan ada gambar besar. Dia tengok, ni gambar yang tadi perempuan tumpang taksi aku.